Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Hari ini saya nak share tentang apa amalan sunat ketika menyambut Hari Raya Aidiladha. Part 1, bahagian pertama. Okey, amalan pertama. Kita menghidupkan malam raya. Menghidupkan malam raya. Jadi, apa maksud menghidupkan tu? Menghidupkan malam raya bermaksud kita menghidupkannya dengan ibadah. Contohnya kita boleh buat solat sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Ada satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa menghidupkan malam kedua hari raya iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha, pasti tidak akan mati hatinya pada hari matinya hati-hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okay, jadi daripada hadis ni kita boleh nampak, InsyaAllah jika kita berusaha untuk menghidupkan malam raya dengan ibadah, maka insyaAllah hati kita tidak akan mati pada hari di mana matinya semua hati-hati. Itu amalan yang pertama. Okay, saya nak kongsikan juga daripada Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini menukilkan bahawa Imam Syafi'i radhiyallahu anha berkata di dalam kitabnya, telah sampai kepada kami bahawa dikatakan sesungguhnya terdapat 5 malam dimustajabkan doa, iaitu pada malam Jumaat, malam Hari Raya Korban, malam Hari Raya Fitrah, malam pertama bulan Rejab dan malam Nisfu Syakban. Jadi bila kita tengok yang ni, kita pun tahu bila malam-malam raya kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa kerana ini merupakan antara malam di mana Allah mustajabkan doa. Allah terima doa-doa kita, insyaAllah. Amalan kedua, melaungkan takbir. Okay. Sama macam Hari Raya Aidilfitri, sebaik terbenam matahari pada malam Hari Raya, kita dah boleh melaungkan takbir. Sehinggalah apabila imam mula mengangkat takbir bagi menunaikan solat sunat hari raya. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ini berbeza sedikit jika nak dibandingkan dengan Hari Raya Aidilfitri, di mana sewaktu Hari Raya Korban, Hari Raya Aidiladha, kita juga boleh bertakbir dari solat subuh hari Arafah, 9 Zulhijjah, sehinggalah selepas solat asar pada hari Tasyrik terakhir, iaitu pada 13 Zulhijjah. Dan takbir ni kita laungkan selepas menunaikan solat sahaja. Okey. Jadi untuk takbir yang pertama, ianya dipanggil sebagai takbir mursal, di mana takbir yang dilaungkan tanpa bergantung kepada sesuatu keadaan ataupun solat. Tapi yang kedua yang berlaku pada Hari Raya Aidiladha ialah takbir muqayyad, di mana takbir ini bergantung kepada solat. Di mana kita tahu takbir ini hanya dilakukan selepas menunaikan solat sahaja. Jadi kita nampak melakukan takbir untuk Hari Raya Aidilfitri hanyalah takbir mursal, tapi untuk Hari Raya Aidiladha ada dua-dua, takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Amalan ketiga ialah saling mendoakan antara satu sama lain. Kita boleh mendoakan ibu bapa kita, adik-beradik kita, pasangan kita, seluruh ahli keluarga kita, kawan-kawan, jiran-jiran. Kita doakan semua orang dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara kebaikan. Okey, di samping tu, kita juga boleh mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang bermaksud, semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Kenapa? Sebab bayangkan
Kan ni kita doakan waktu Hari Raya Aidiladha kan. Okay, untuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita dah tahu ini merupakan antara hari-hari yang sangat disukai oleh Allah dan pahala ganjarannya lebih besar daripada jihad. Jadi mestilah ramai antara kita yang berebut-rebut, yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan semampu yang boleh. Jadi pada Hari Raya, selain kita bersyukur, Alhamdulillah kita dapat membuat perkara-perkara kebaikan tersebut, kita pun ucapkan, doakan antara satu sama lain, taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah terima amalan kita dan amalan mereka, sesiapa yang kita ucapkan itu. Dan yang terakhir ialah mandi sunat Hari Raya. Okay, sama je macam Hari Raya Aidilfitri, di mana kita disunatkan untuk mandi sunat Hari Raya sebelum ke masjid, sebelum kita pergi menunaikan solat sunat Hari Raya Aidiladha. Okay, jadi di pagi raya tu sebelum kita nak mandi, kita pasang niat. Sahaja aku mandi sunat Hari Raya Aidiladha kerana Allah Ta'ala. Dan sebab kita niat ni je, mandi kita pun dapat pahala. Nampak tak? Senang je nak dapat pahala. Jadi anda belajar satu tak daripada video saya hari ini? Jika anda ada apa-apa soalan, boleh je komen di bawah dan insyaAllah saya akan jawab di video saya yang seterusnya.